perasaan tu, pertama sekali saya bersyukur kepada Allah. Dan yang keduanya, saya rasa apa pengorbanan yang saya telah lakukan berbaloi sangat-sangat dan sangat-sangat berbaloi, sebab bukannya di tempat ketiga, bukan di tempat kedua, tapi juara. Jadi saya rasa sangat-sangat bertuah sebab dibarisi dengan pelawak-pelawak lama, pelawak-pelawak senior yang banyak membantu saya, banyak memberi input baru kepada saya. Dan saya cuba blendkan diri saya dengan diorang, walaupun saya sedar saya orang baru, tapi saya cuba sama levelkan dengan diorang, walaupun pada atas kertasnya saya tak sama level dengan diorang lagi, tapi atas kualiti persembahan saya akan cuba sama levelkan dengan diorang. Alhamdulillah. Tapi benda ni adakah macam menjadi satu macam mimpi yang apa tak dilangkar ke, memang Nabi dah rasa dia punya wan gitu. Okey. Kalau nak kata dah rasa dia punya vibe dia tu, tak boleh juga, sebab kita kena tahu ada undi luar tau. Jadi walaupun juri sentiasa memberikan kata-kata positif kepada kumpulan saya, kumpulan Ubi, tapi kita kena tahu ada undi luar. Jadi benda tu yang kadang-kadang tu merisaukan saya juga. Okey, di mana kita nak buat persembahan ni untuk juri yang menilai, tapi ada undian luar. Jadi kita kena buat persembahan yang orang semua suka. Tak kisahlah siapa penyokong siapa, tapi dia tetap sokong dan suka Ubi. Walaupun tak undi sekalipun, kita tak mengapalah kan, sebab kita tak tahu, benda tu tak nampak. Jadi benda ni adalah orang kata tu mimpi jadi realiti lah. Angan-angan yang saya dah simpan, saya pendam dari dulu, alhamdulillah tercapai. Sebab itulah saya cakap, rezeki tu kita tak pernah nak plan bila dia nak sampai. Kalau Tuhan kata 2022 ni rezeki kau untuk kau capai apa yang kau nak tu, waktu tu lah dia sampai, insyaAllah. Rasa peminat Nami juga main peranan tak? Peminat dekat TikTok apa berjuta-juta tu kan, yang tolong Berjuta. Naik ramai tak? Dah, kalau dia punya feedback untuk Vlog Semesta ni naik ramai lah. Naik dalam 40,000 jugalah. Dekat IG. Jadi apa soalan tadi? undian kan, undian daripada fans tu, daripada fans Nami. Okey. Undian dari fans sangat-sangat memberangsangkan, sebab diorang ni, pattern diorang akan mention saya dekat story tu. Jadi saya nampak lah, dan bila saya buat link dekat swipe up story tu, saya nampak dia punya data. Satu hari 1,000 orang undi. Hari esok pun saya letak story lagi 1,000 orang undi. Jadi terima kasih lah saya nak ucapkan. Saya sangat-sangat bersyukur saya dikelilingi peminat ataupun pengikut yang sangat-sangat baik hati, membantu saya dari sudut yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Tapi Nami, kau tengok macam karakter Nami kan, Nami sebenarnya bukan dilahirkan sebagai pelawak dah. Macam kalau macam karakter mungkin kalau berlakon boleh karakter serius, karakter yang agak ni kan. Apa Nami create? Okey. Saya suka berimajinasi. Sebab tu tadi saya cakap, saya ada bercakap sikit yang saya suka tengok seseorang tu di dalam TV, di dalam video, maupun di dalam media sosial. Sebab tu kadang-kadang saya ada juga boleh meniru beberapa suara. Sebab saya cuba menjiwai apa sahaja watak yang orang itu persembahkan. Jadi kalau orang tanya macam mana Nami menjiwai sesebuah watak tu, bagi saya senang je. Kita kena tengok bermacam-macam jenis watak lah, jenis karakter. Dan saya tak ada apa-apa masalah. Sebab kita tengok kalau dalam bidang nyanyian, kalau ini secara logik kalau seseorang tu bermula dengan genre rap ataupun rappers, boleh ke dia menyanyi dalam irama Melayu? Tak boleh. Tapi kalau kita ni memulai nyanyian kita dengan mempelajari irama Melayu, insya-Allah kita boleh masuk banyak cabang. So sama juga saya implementasikan benda tu dalam hidup saya. Saya cuba masuk semua cabang, menyanyi, berlakon, melawak, berteater dan sebagainya, insya-Allah. Mungkin boleh Nami terangkan dengan lebih lanjut pasal berhenti jadi cikgu. Okey, tak ada Apa yang menyebabkan bulan 3 terdetik je nak Alright. Perjalanan ni Tuhan dah tentukan. Proses saya berhenti tu pun langsung tak menyusahkan saya, langsung tak memeningkan kepada saya. Dan sejujurnya ada orang kementerian, 2 orang tapi saya tak boleh sebut namanya, yang datang secara individu berjumpa saya. Dia tanya saya sharing saya punya pendapat, saya sharing saya punya perasaan. Saya cakap dengan dia macam ni je, Tuan, kalaulah satu hari nanti saya mencalakan imej seorang guru, profesionalisme perguruan, adakah Tuan rasa suka pada waktu itu? Jadi waktu itu dia hormat keputusan saya, sebab waktu saya menjadi seorang guru, saya dah aktif dalam media sosial. Ada setengah konten tu, walaupun konten saya bukanlah konten yang negatif, tapi ada setengah konten kadang-kadang saya berperwatakan wanita, berperwatakan macam orang yang bodoh-bodoh sikit kan. Saya tak nak benda tu mencalakan imej guru saya.
dan peluang ini datang pula pada waktu yang saya tak jangka. Sebab tu saya cakap ini bukan masalah muzik lawak superstar ni menjadi batu loncatan untuk saya berhenti ke apa ke, tak. Memang tak. Itu salah sama sekali. Kalau tak percaya bolehlah cari sendiri siapa 2 orang kementerian tu yang datang jumpa saya tu, dan diorang terima seadanya segala perkongsian saya. Dan diorang cakap, okey, awak layak berhenti. Dia cakap macam tu, secara positif dan secara baik. Penerimaan keluarga pula macam mana? Biasalah bang, penerimaan keluarga mula-mulanya sukar. Tapi itulah saya cakap, kita buktikan dengan kejayaan kita. Mana-mana pun kita pergi, bila kita dah buktikan kejayaan kita tu, insya-Allah benda tu boleh diterima dan terus diterima. Dan dia nampak kita ni bukannya sekadar buat tu suka-suka, kita buat tu sungguh-sungguh. Dan kalau nak macam saya jawab terus, kalau orang tanya macam tak risau rugi itu rugi ini ke, saya percaya pada rezeki je bang. Kita percaya pada rezeki, mana-mana pergi kita pun kita akan dapat, kita akan buat kerja tu. Dan orang tak tahu pun kerja lain saya. Takkanlah saya nak sebarkan cerita, nak buat video, saya kerja ni, income saya dekat sini banyak ni, income saya dekat sini banyak ni. Jadi benda-benda ni semua itu disiplin dirilah. Jadi kami berhenti jadi cikgu memang nak masuk industri seni. Ya betul. So dah menang ni, boleh pilih platform MLS, yang menang berbandoi tak berhenti kerja government. Okey, berbandoi itu yang pertama lah. Dan yang kedua, sebab platform ni sangat-sangat tepat. Dia musical lawak superstar. Kalau kita tengok dari komen juri pun, dia juri dari segi nyanyian, dia nilai dari segi lakonan, dia nilai dari segi lawaknya orang itu. Jadi tiga-tiga ni komplit. Jadi ke mana-mana saja cabang yang saya pergi lepas ni, insya-Allah saya boleh carry benda tu. Dan sebab itulah saya cakap, terimalah saya dalam industri. Mana-mana producer ke boleh lah. Apa dia? Oh, saya baru 3 tahun lebih. Dalam hati tu ada tak macam berhenti macam betul ke apa aku buat ni? Alright, sejujurnya tak. Sebab benda ni yang saya nak. Ni perancangan bila dah berhenti tu kan, mesti dah fikir perancangan tu kan. So dah ada ke apa yang Mi rancangkan untuk perjalanan seni Mi depan ni? Alright, perancangan tu saya cuma, orang kata tu, ketika usia muda ni saya kerahkan tenaga, tulang pak kerat saya ni sebab apa yang saya buat untuk mencari rezeki. Saya, orang kata tu, ramai juga yang mengatakan saya berhenti sebab mengejar populariti. Salah tu. Sebab kalau populariti saja tak guna, ada juga orang populariti dengan benda yang tak bagus. Apa yang saya nak kejar lepas ni adalah job. Itu yang penting. Jadi macam mana kita nak konsisten, macam mana kita nak kejar job tu adalah dari diri sendiri. Kalau diri sendiri yang buat hal, buat masalah, pandai-pandai fikirlah kan. Itu sajalah. Okey Mi, penampilan pertama Mi secara besar adalah di panggung dengan dari lagu dan membawakan watak utama lah, watak tu, dan dikutuk teruk. Okey, boleh kata karier Mi pun dikutuk sebelum munculnya dalam MLS. So apa Mi punya feedback terhadap? Okey, feedback saya, kita sebagai pelakon, title saya dalam filem itu sebagai pelakon. Jadi nak ataupun tak nak, kita kena trust the director. Jadi apa yang director minta kita buat, director nama pun mengarah, kita terima arahan dia, kita buat. Kalau penerimaan orang kata tu negatif, terpulanglah. Orang nak komen ke, nak komen baik ke, nak komen buruk, bagi saya secara individu terpulang. Saya tak ada simpan dalam hati, saya tak ada rasa takut orang nak kecam saya ke apa ke, tak. Sebab itu semua saya buat diarahkan, bukannya saya nak buat sendiri. Tanggungjawab saya hanyalah sebagai seorang pelakon. Nami masih lagi dengan Todak. Tak dengar bang? Masih lagi dengan Todak. Dengan Todak? Masih lagi. So, masih lagi. how you manage? Manage tu dari segi kerja lah. Sebab kerja. dengan Todak ni dia kalau bukan dapat job ke lepas ni. sebab dengan Todak ni dia bukannya dalam, orang kata tu, untuk industri lakon layak, bukannya untuk nyanyian. Sebab Todak ada banyak cabang. Saya ni Todak application, Todak Pay. Jadi dia tak kacau langsung. Saya Dengan Rusa pula? dengan Rusa dia lebih kepada nyanyian. Sebab tu saya cakap saya boleh masuk banyak cabang. Mungkin lepas ni orang kata kalau dalam lakonan mungkinlah tu nak tawar saya ke apa, saya terima je. Kita tengok pada syarat dan terma. Okey, Nami ada kecil macam orang lagi apa, murid masa pergi cikgu bila jumpa ke tempat apa ke? Okey, saya menjadi seorang guru berkelulusan. Ijazah sarjana muda. Jadi kalaulah kan kita tak tahu lagi perancangan kita kan, tapi kalaulah saya nak buat satu, orang kata tu, private class punya, bagi saya tak ada masalah. Sebab saya pun jurusan muzik, jadi saya boleh buat kelas muzik. Jadi kalaulah anak-anak murid rindu saya, orang kata tu stres belajar dekat sekolah kan, muzik tak terlampau berkembang sangat, marilah belajar muzik dengan saya. Macam tu lah. Mungkin lepas story
berhenti cikgu ni esok akan mendapat ancaman netizen, especially daripada cikgu-cikgu apa komen Nami sendiri? Okey. Untuk menjawab. Sepanjang saya berkecimpung dalam media sosial ni, saya tak pernah balas. Okey, apa yang orang campak, orang yang bagi saya diamkan dan telan. Cuma jangan sentuh bab keluarga lah kan, itu biasa, ataupun agama ke apa kan. Tapi kalau dari segi dia komen bagi pendapat, bagi saya itu semua pendapat orang. Yang hidupnya tu kita, yang mengharunginya tu saya sendiri. Jadi persediaan saya adalah, kalau nak cakap dari cikgu-cikgu sekolah saya tu, saya sebut kat sini Sekolah Kebangsaan Setingulu, semua menghormati keputusan saya. Tak ada langsung orang kata tu bila saya cakap saya nak berhenti, janganlah, tak ada. Sebab orang tahu kecenderungan sebab dia tahu kecenderungan saya tu ke arah mana, ke arah lebih kepada hiburan. Jadi tak apalah, kalau awak nak cakap itu cakaplah, awak nak cakap ini cakaplah. Sebab lagi banyak awak cakap, lagi banyak rezeki saya sampai, insya-Allah. Kami dipahamkan Nami dah berkeluarga kan. Ya. Macam mana dengan pendidikan? First saya cakap dekat isteri saya duduk face to face depan-depan. Yang nak berhenti lah cikgu? Berhenti lah. Sebab isteri saya, dia kenal saya. Dia tahu apa yang saya suka, dia tahu apa yang saya tak suka. Dan dia juga tahu bila saya buat sesuatu tu, kalau saya tak semangat, saya tak suka lah tu. Jadi kalau apa yang awak semua nampak saya buat kat atas pentas tu, saya bagi 100%, dan kadang-kadang saya bagi lebih daripada 100%, itulah benda yang saya suka buat. Jadi penerimaan isteri sangat-sangatlah baik dan positif. Itulah yang membuatkan saya lagi semangat untuk terus mencari rezeki lah. Apa dia? Tak, full suri rumah. Ya. Saya masih lagi Batu Kikir. Masih lagi Ulang Wangi. alik lah, kalau ada job ulang alik lah. Cuma rumah mentua saya adalah dekat KL. So kalau ada job saya stay KL lah, tumpang lah kan. Wang kemenangan plan? Apa dia? Wang kemenangan plan nak buat apa? Bagi sama rata dulu. Dia dah bagi sama. Yang penting sama rata dulu kan. Jangan ada 466 pula. Tak adalah. Tak ada apa-apa lagi plan, tak ada apa-apa lagi perancangan. Apa yang saya dapat tu saya anggap tu rezeki anak saya yang baru lahir juga, baru 6 bulan. Itu semua rezeki anak, saya tumpang rezeki anak je. Rezeki anak bini je. Insya-Allah. Okay, last word Nami untuk family, untuk semua yang menyokong Nami. Alright. Syukur ya Allah, terima kasih kepada isteri dan anak-anak yang sentiasa support. Isteri saya dari zaman bercinta lagi, dari zaman saya tak ada pengikut lagi, dia dah ada. Pandai tak saya rahsiakan, tahu-tahu kahwin kan. Kahwin waktu PKP murah sikit kan. Lepas tu terima kasih kepada family yang sangat-sangat support saya tiap-tiap minggu datang dari Negeri Sembilan, Batu Kikir, berulang setiap kali Jumaat. Abang habis kerja terus shoot datang sini. Terima kasih kepada penyokong Nami, penyokong Ubi, penyokong Musical Award Superstar. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa sokongan anda, siapalah kami, dan pengundi, juri-juri production terutamanya media. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Okey lah ni. Cuba bagi satu nama Nami, nama pentas Nami apa? Nami saja. Nami saja. Sebab Untuk pelakon kuat tak Nami saja? Sebab kalau tengok pelakon banyak panggil dua nama tau. saya percaya Nami ini merupakan nama yang bertuah. InsyaAllah.